Okey, cikgu-cikgu, hari ini saya akan berkongsi dengan cikgu-cikgu tentang masalah yang sering cikgu hadapi, iaitu masalah lag atau masalah yang komputer perlahan semasa menggunakan Google Meet menjalankan PDPR. Cikgu-cikgu, pernahkah cikgu dengar murid cakap, "Cikgu, ulang sekali lagi kerana suara cikgu tu terputus-putus," atau murid cakap, "Cikgu, video yang cikgu tunjukkan dia macam ada skrat-skrat sajalah cikgu." Atau ibu bapa cakap, cikgu, anda tahu tadi ya keluar masuk Google Meet tu sudah 10 kali cikgu." Okey, masalah-masalah itu mungkin disebabkan oleh hardware, iaitu komputer cikgu, ataupun satu lagi yang disebabkan software cikgu. Dan semasa kita menggunakan Google Meet ini, ada kadang-kala masalah internet kita adalah problem cikgu. Jadi, macam mana nak mengenal pastikan masalah cikgu? Senang saja. Ada dua cara untuk mengenal pasti punca masalah yang cikgu hadapi. Satu, kita guna Google Meet. Kita masuk kepada sini, More Option. Kita tekan kepada Troubleshoot and Help. Di sini, kita boleh nampak connection delay dan sistem kita. Sebagai contoh, connection delay di sini, tengok, connection delay saya adalah 3,000, sebanyak 3,000. Okay. Dan satu lagi, kita tengok kepada CPU. Wah, CPU usage saya sebanyak 100%. Dan di bawah sini, Google Meet sudah tahu komputer saya sedang heavy system load, dia cakap. Jadi, macam mana nak menyelesaikan masalah connection delay ini dan satu lagi CPU usage ini? Pertama sekali, kita pergi kepada search. Kita tekan Task Manager. Kita bukakan Task Manager dan kita tekan CPU ini. Kita akan tahu apakah aplikasi yang sedang makan CPU saya. Ya, sebagai contoh, di sini 7-Zip ini sedang memakan CPU saya sebanyak 70% dan selebihnya telah dimakan oleh 7-Zip ini. Jadi, 7-Zip ini tidak berkaitan dengan Google Meet saya. Betul tak? Jadi, saya terus end task sahaja. Selepas saya end task 7-Zip itu, kita pergi kepada sini, CPU usage kita boleh tengok, dah turun pula. Lebih kurang 40% sampai, tengok, 30% saja. Iaitu kurang daripada 50%. Maksud dia, yang kurang daripada 5% ni adalah sehat. Okey? Jadi, jika cikgu sudah tutup semua, dia sudah okeylah, tak ada masalah. Tapi, jika tutup semua, masih lagi tinggi, Google Chrome ni tinggi, cikgu kena cek pada Google Chrome. Adakah cikgu buka terlalu banyak tab atau terlalu banyak Windows ataukah software-software lain yang masih jalan, banyak yang tidak ditutup. Itu kena tutup lah cikgu. Okey? Ataupun cek dalam extension ini, extension yang banyak dijalankan semasa Google Chrome ni berjalan, kena tutupkan semualah. Okey, sebagai contoh, Google Meet Attendance ni ke atau Adblock ke, saya kena remove untuk mengurangkan CPU usage ini. Okey, cikgu. Jika sudah tutup semua, tinggal Meet ini saja, tapi masihlah hampir 100%, 80 ke 90% CPU ini di jalan, cikgu kena berhati-hatilah. Okey, kena tukar browser cuba. Okey, cuba dengan Firefox ke atau cuba dengan Internet Explorer ke. Jika CPU ni masih tinggi lagi, itu masalah yang besar cikgu. Kerana cikgu kena tukar komputer baru. CPU tu tak mampu nak menampung penggunaan cikgu.
Okey, penggunaan PDPR menerusi Google Meet ini tak bolehlah ditampung oleh komputer ini lagi. Okey ya cikgu? Dan satu lagi kita balik kepada masalah connection ini. Okey, pertama sekali bagi cikgu-cikgu yang menggunakan Windows 10, okey, jika cikgu guna Windows 10 kena berhati-hati. Kenapa pula? Kerana di sini okey, kita masuk kepada properties. Kita boleh cuba ya cikgu-cikgu. Set as metered connection ini kita buka sahaja. Okey, kita balik kepada connection delay ini. Jika connection delay ini dia turun serta-merta sebagai contoh. Okey, tengok. Sebagai contoh dia sudah turun. Selepas saya buka set as metered connection tu, dia sudah turun sampailah kurang daripada 100 ms, iaitu connection yang stabil supaya kita menjalankan PDPR. Itulah disebabkan Windows update yang dijalankan tanpa keizinan cikgu. Okey, Windows 10 ni biasanya jika cikgu memang tak mahir dengan komputer, cikgu tidak akan tutup Windows update tu. Windows update tu dia akan automatik jalan dan dia tak kisah bila-bila dia suka dia jalan saja. Jadi, cikgu akan menghadapi masalah internet connection ini diambil oleh Windows Update. Okey. Okey, sekiranya connection delay ni masihlah tinggi seperti tadi. Okey, satu cara lagi adalah kepada Wi-Fi sini, Wi-Fi connection. Cikgu cubalah menggunakan Wi-Fi connection yang 5GHz. Kerana connection yang 5GHz biasanya dia lebih cepat daripada yang tak ada 5GHz. Tapi sekiranya connection cikgu hanya terdapat 2 bar sahaja, cikgu kenalah mengalihkan laptop cikgu supaya lebih dekat kepada modem cikgu. Okey, supaya bar ini akan bertambah. Ataupun cikgu bolehlah beli mesh wifi yang telah dijual atas internet tu, banyak dijual tu, bolehlah beli mesh wifi tu dan install dalam rumah. Terutamanya jikalah cikgu tinggal ada rumah yang 2 tingkat atau 3 tingkat tu, mestilah menambahkan mesh wifi itu. Okey. Satu lagi masalah yang mungkin anda menghadapi ialah connection tu saya sudah guna 5GHz, saya sudah tutup Windows Update. Kenapa ya connection delay saya masih tinggi lagi? Satu lagi kemungkinan adalah software lain yang sedang mengambil network cikgu. Cikgu boleh masuk kepada Task Manager dan cek di bawah network ini. Jika cikgu nampak network ni banyak tinggi oleh Google Chrome ke atau software-software lain ke, cikgu bolehlah tutup software tersebut, okey, supaya dia tidak mengambil connection cikgu. Okey. Satu lagi, itu yang kita tak dapat nak menyelesaikan lah. Satu lagi masalah yang disebabkan ni, okey, keadaan macam ni berlaku ialah ISP, iaitu Internet Service Provider cikgu. Sebagai contoh, Maxis, Cellcom, Digi, atau Unify, okey, Telekom Unify ataupun Massive Home Fiber yang membekalkan produk ini bermasalah. Jadi cikgu kenalah mencari mereka, okey, call mereka dan menunjukkan mereka screenshot ini supaya mereka boleh menyelesaikan masalah cikgu. Okey ya cikgu-cikgu? Alright. Satu lagi benda yang banyak cikgu sudah tahu, banyak cikgu sudah memberi cadangan dalam Facebook ke, Insta ke, Twitter ke, okey, iaitu memory atau RAM kita.
kita boleh pergi kepada performance di sini supaya kita boleh tengok kepada memory kita. Okey. Jika memory cikgu di sini kurang daripada 8 GB, cikgu hendaklah menambahkan memory itu. Sebagai contoh, jika cikgu ada memory yang 4 GB sahaja, saya cadangkan cikgu mencari kawan-kawan lain yang mahir dalam komputer supaya menambahkan memory bagi cikgu. Sebelum cikgu meminta tolong, bolehlah cek di sini. Slot U sini ada 4 bagi komputer saya. Tapi jika bagi komputer cikgu yang hanya ada satu sahaja, dia akan tunjuk one of one, satu of satu saja. Maksud dia cikgu ada satu slot sahaja. Jadi cikgu kenalah keluarkan yang lama dan masukkan satu RAM yang berkapasiti 8 GB. Okey ya cikgu? Bagi cikgu-cikgu lain yang dapat slot yang banyak, sebagai contoh, saya ada 4 slot di sini. Cikgu-cikgu mungkin ada 2 slot. Kebanyakan 2 slot lah cikgu. Okey, jika ada 2 slot ni, barulah cikgu boleh masukkan yang baru. Okey, cikgu boleh masukkan yang 4 GB ke atau terus masukkan yang 8 GB ke pun boleh. Okey, itu kena tanyalah. Okey, minta bantuan daripada cikgu-cikgu yang mahir komputer supaya dapatkan RAM dan masukkan kepada komputer cikgu. Okey. Satu lagi yang kerap dicakap atau dicadangkan oleh cikgu-cikgu lain ialah disk, hard disk cikgu. Okey. Hard disk ni, jika hard disk cikgu yang menggunakan HDD ini, okey, cadangan saya ialah menukar kepada SSD. Okey, seperti mana yang dicadangkan oleh banyak guru di Facebook ke, di Twitter tu semua. Okey, kerana SSD ni memang dia akan lebih cepat, dia akan mempercepatkan proses mengambil data-data daripada hard disk kepada memory dan CPU cikgu. Sebagai contoh, komputer lama yang nak buka PowerPoint, okay. Komputer lama tu menggunakan HDD, jadi dia mengambil masa yang sangat panjang. Sebagai contoh, dia mengambil masa 5 minit untuk membuka PowerPoint tersebut. Manakala jika cikgu guna SSD, PowerPoint tu boleh dibuka dalam masa 5 saat sahaja. Kerana perbezaan speed tu, okay, kelajuan SSD dan HDD tu banyak. Okey, banyak perbezaan dia. Jadi, jikalah cikgu ada budget okey untuk update komputer cikgu, bolehlah minta cikgu-cikgu yang mahir dengan komputer supaya tukar HDD kepada SSD. Barang-barang yang dalam komputer, iaitu dalam HDD itu tak akan hilang cikgu. Kita boleh pindah kepada SSD ataupun kita menukarkan HDD ini menjadi external hard disk. Yang perlu cikgu buat ialah membelikan barang-barang itu sahaja. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Harap dapat membantu cikgu-cikgu semua.